juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan lisan kita berzikir kepada. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mempunyai lisan atas sebab-sebab yang tertentu. Walaupun dosa yang paling senang dilakukan oleh anggota badan kita adalah lisan kita, ianya paling kecil tapi paling bahaya. Paling banyak dosa yang boleh seorang itu lakukan adalah dengan lisannya. Di antara dosa lisan adalah mengumpat, dan ianya perkara yang masyhur menjadi buah kata ataupun topik perbualan apabila seorang itu berkumpul bersama. Kurang enaknya berhimpun bersama kalau tidak mengumpat mengenai seseorang, dan ianya adalah dosa yang besar. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, adakah kamu ingin untuk memakan daging saudaramu sendiri? Dosa yang kedua, dosa fitnah. Kita tidak lihat sesuatu, kita tidak mengetahui perkara yang sebenarnya, lalu kita membuat cerita yang mana akhirnya cerita itu terbukti palsu, tetapi aib orang telah terbuka, fitnah telah meluas. Walaupun seorang itu memohon keampunan kepada orang yang difitnahkan, tapi perkara yang telah difitnahkan itu dia tidak dapat menghalanginya daripada tersebar. Fitnah adalah ibarat seorang daripada rumahnya datang kepada masjid sambil membawa roti. Lalu rotinya sambil dia berjalan dia kopek dan dia letak di ataupun dia buang di luar. Sambil berjalan dia kopek sikit dia buang, jalan sikit dia kopek dia buang. Kemudian bila dia nak patah balik, dia menyesal, alah, roti tadi kan kalau baiknya kalau aku mengambilnya dan aku memakannya. Nak pulang, nak ambil balik setiap roti itu sudah ditiup angin, sudah merebak ke sana sini, dah tak dapat lagi nak rotinya yang asal. Begitulah fitnah. Seorang itu bila sudah mengatakan mengenai satu perkara yang fitnah, telah menyampaikan kepada orang, dan orang ini sampaikan kepada orang yang lain, maka untuk tarik balik perkara itu bukan mudah, kerana ia telah tersebar kepada merata dunia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, lebih dahsyat daripada membunuh. Kenapa? Kenapa membunuh seorang itu dah mati. Kalau seorang itu bunuh seseorang, ajalnya dah sampai yang dia mati dia. Tapi kalau fitnah, dia masih hidup tapi namanya dimusuhkan. Nama dia kalau dia pergi ke mana-mana, dia tidak dapat faedah ataupun orang memandang rendah kepada dirinya. Kenapa? Kerana fitnah yang telah dibuat oleh manusia terhadap dirinya. Maka kerana itu Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dosa yang lain dilakukan oleh lisan kita adalah berbohong, dan Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang berbohong. Wa la'natullahi 'alal kadhibin. Allah melaknati orang yang berbohong walaupun dia membaca Al-Quran Al-Karim. Sedang orang yang baca Al-Quran sambil berbohong, dia sedang melaknati dirinya sendiri. Kalau dia membaca Al-Quran, wa la'natullahi 'alal kadhibin, dan laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang berbohong. Banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita memperingati kepada Allah. Maka kerana itu para ulama mengumpulkan azkar-azkar yang dikumpulkan seperti yang kami baca tadi, Wiridul Latif, supaya manusia ada wirid harian untuk membaca pada setiap pagi dan petang, agar lisannya itu ada sedikitlah dibasahi memperingati Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang mempunyai lisan, yang hamba-hamba yang mempunyai lisan, dan kita menggunakan lisan itu untuk memperingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan teruskan insya-Allah pembicaraan mengenai kitab Khuluquna Akhlak Kami yang telah dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, sampai kita pada muka surat yang ke-11. Beliau mengatakan, aku telah mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia ini dan sifat-sifat yang agung dan menyajikannya satu demi satu, supaya menjadi peringatan bagi yang wajib untuk kami menuntut diri kami dengannya, berkumpul kerananya, dan berjanji untuk beramal dengannya. Dan setiap daripada akhlak ini mempunyai penjelasan yang panjang dan terdapat juga motivasi baginya, iaitu akhlak-akhlak yang terpuji di dalam Al-Quran dan hadis yang mulia. Niat kami, iaitu niat penulis di sini, seperti yang telah kami katakan, adalah hanya untuk memberi peringatan dan moga-moga akan adanya peluang untuk membicarakan setiap satu daripadanya dengan lebih terperinci. Jadi Al-Habib Umar mengatakan, pertama sekali aku kumpulkan, nanti kita akan lihat di dalam sampai babnya, beliau akan list down akhlak pertama apa, akhlak kedua apa, ketiga apa. Beliau akan menyusunnya, dan beliau akan menyaji ataupun menghuraikan ataupun membawa setiap daripada akhlak-akhlak yang terpuji, yang mana seorang yang beragama Islam wajib menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang tersebut. Kita telah bincangkan pada minggu lalu bahawa seseorang yang mengatakan dia adalah Muslim, dia adalah seorang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu perlu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan menghindari ataupun menghilangkan daripada hatinya sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang keji. Kami beri contoh pada minggu yang lalu, akhlak yang keji seperti sombong. Seorang itu perlu menghilangkan dalam hatinya perasaan sombong. Perasaan seorang itu lebih mulia daripada orang yang lain, walaupun siapa pun dirinya, ustaz ke, habib ke, maulana ke, syekh ke, siapa pun, kiai ke, seorang itu dalam peribadinya tidak boleh dirasakan dirinya itu lebih hebat daripada satu orang pun di sekelilingnya. Kalau ada, maka itu adalah perkara yang sombong. Kerana itu Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, ada tak orang yang lebih pandai daripada engkau? Nabi Musa menjawab, tidak. Kerana beliau merasakan beliau itu seorang rasul, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan tidak ada. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, ketahuilah ada orang di luar sana yang mengetahui ilmu yang mana engkau tidak mengetahuinya. Maka terjadilah apa yang terjadi, iaitu perjumpaan antara Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Khidir AS, yang mana Allah rakamkan pertemuan mereka dan apa yang berlaku di dalam Al-Quran Al-Karim, di surah Al-Kahfi, surah yang mana dianjurkan kita untuk membacanya pada setiap hari Jumaat. Dalam surah itu ada cerita mengenai kisahnya antara Nabi Allah Musa AS bersama dengan Nabi Khidir AS. Jadi wafaqa kullu ilmin alim, jadi setiap atas orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Apa yang patut kita sombongkan? Ilmu yang kita ada, Allah boleh tariknya dengan menghantarkan ilmu ataupun dengan menghantarkan kelupaan, nyanyo, lupa dia ilmu yang ada pada dirinya. Kesihatan, Allah boleh hantar penyakit lalu hilang kesihatannya. Kekayaan, Allah boleh hantar apa pun, kemusnahan.
akhirnya wang ringgit yang dia ada semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu perkara yang perlu seorang itu menyombongkan dirinya dengannya. Hendaklah dia senantiasa merasakan apa pun nikmat yang dia dapat, ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat-sifat atau akhlak yang mulia yang dikemukakan oleh Habib Umar pada kitab ini. Maka setiap kali, walaupun beliau akan menulis secara ringkas, kalau kita akan baca nanti bila sampai pada masanya, ianya ditulis satu ini, misalnya jangan seorang itu banyak tidur, stop. Jangan seorang itu banyak makan, stop. Dia tidak terangkan. Namun setiap daripada akhlak-akhlak itu ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menerangkan akan isi kandungan tersebut. Misalnya mengenai seorang itu berakhlak dengan dirinya, jangan banyak makan, ada banyak hadis. Mengenai seorang itu hendaklah dijadikan perutnya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Kalau seorang itu dah terlalu kenyang, nak nafas pun tercungap-cungap, tak ada ruang untuk dia bernafas misalnya, maka semuanya sifat-sifat akhlak yang dikemukakan oleh Habib Umar, semuanya ada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis yang dapat menerangkannya dengan lebih terperinci. Namun tujuannya adalah untuk meringkaskan agar mudah untuk diamalkan. Maka kami ulangi, kitab ini Khuluquna atau kitab akhlak kami bukan buku yang untuk seorang itu baca sahaja ataupun untuk hafal sahajalah. Buku ini adalah buku amal. Bila seorang itu belajar satu perkara, satu akhlak, berusahalah untuk terus mengamalkannya dalam dirinya. Ini bukan buku storybook, ini bukan buku cerita untuk seorang itu baca daripada awal sampai habis lah. Ianya bukan sirah, walaupun sirah pun hendak kita baca dan mengambil faedah daripada cerita tersebut, dan kita implement kisah-kisah itu kepada masyarakat kita ataupun kehidupan kita pada zaman ini. Namun tasawuf ataupun akhlak ataupun sufism adalah suatu ilmu yang perlu diamalkan. Kalau tidak, dia hanya tinggal ilmu sahaja, pengetahuan sahaja, tapi tidak merubahkan keadaan seseorang. Yang kita inginkan adalah untuk memperbaiki akhlak kita agar kita ada sesuatu untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Habib Umar meneruskan dengan mengatakan, dan kaum muslimin pada zaman ini setelah mantap akidah mereka, akidah jangan risau, seorang yang dilahirkan muslim, akidah mereka pasti dijamin terpelihara. Mustahil ataupun jarang sekali seorang itu mempunyai akidah yang salah. Semua orang tahu yang beriman kepada Allah akan yakin Allah itu satu. Semua orang yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Semua orang yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Jadi akidah seseorang itu mantap, tidak boleh goyah. Kalau daripada kecil kita sudah tanamkan tauhid di dalam anak-anak kita, dia tidak akan berubah keimanannya. Walaupun dia suka dengan perempuan macam mana pun, dia tidak akan memasuki ke dalam agama yang lain, kerana telah mantap akidah yang ada. Paling-paling pun mungkin kalau dia terlalu jatuh cinta, dia hanya kahwin sivil misalnya, tapi masih lagi tidak menghilangkan tauhid yang ada pada diri, kerana telah mantap akidah. Nabi SAW dalam hadisnya, ketika itu datang banyak harta daripada Bahrain pada waktu subuh. Dia datang pada waktu malam karavan. Maka pada waktu subuh itu tiba-tiba masjid penuh. Masjid penuh. Subhanallah. Nabi SAW tahu mereka datang ni kerana ada tujuan yang lain. Nabi tersenyum. Kerana mereka datang, kebanyakan mereka datang terdengar ada harta daripada Bahrain, maka mereka tahu kalau datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan bagi-bagikan.
Maka pada pagi itu subuh penuh, masjid penuh, sebab mereka tahu akan dapat sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tersenyum melihat mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah aku tidak khawatir aku tidak khawatir syaitan dapat menghasut kamu sehingga kamu dapat keluar daripada agama Islam. Lebih kurang maknanya daripada hadis Nabi SAW. Jadi aku tak takut kamu akan menjadi kufur selepas kematian. Aku tak takut. Aku yakin kamu akan terus beriman kepada Allah. Tapi yang aku khawatir, dunia ini dibuka luas kepada kamu sehingga kamu lupa kepada Allah. Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah akhlak. Seorang itu bila didapatkan dunia, dia lupa akhlak-akhlak yang terpuji. Kerana dunia seorang itu boleh berbohong untuk mendapatkan harta yang banyak, menipu, rasuah dan sebagainya, kerana terlalu cinta kepada dunia. Dalam hadis yang lain, hubbu dunya ra'su kulli khatiyah, bahawa cinta kepada dunia adalah pokok segala kejahatan. Jadi tak salah mengejar dunia, atau tidak salah bercita-cita untuk berjaya di dunia. Bahkan ia satu perkara yang dianjurkan. Ulama-ulama kita pada zaman dahulu, mereka mahir dalam semua bidang. Mereka bukan hanya mahir dalam Al-Quran sahaja, mereka mahir dalam sains, mereka mahir dalam doktor, mereka mahir dalam sajak, mereka mahir dalam pelbagai bidang ilmu. Kerana mereka belajar semua bidang ilmu. Kita ada mathematician yang kepala ulama, kita ada doktor yang kepala ulama. Jadi kita ingin berjaya dalam dua-dua bidang. Namun kebanyakan manusia apabila cenderung kepada hal ehwal keduniaan, biasanya mereka akan lupakan kepada akhirat. Yang kami inginkan atau yang kami tidak mahu ada seorang itu terlalu fokus kepada dunianya sehingga kena lupa kepada akhirat. Yang kita inginkan berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diminta kerana ayat yang sebelum itu, kalau kita lihat, Allah mengatakan betapa ramainya orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya, ataupun Rabbana atina dunya, ya Allah kurniakan kepada aku dunia. Itu je. Mereka tak kata pun kebaikan, mereka tidak kata pun apa. Tak, mereka kata ya Allah kurniakan kepada aku dunia. Lalu Allah katakan selepas itu, wa minhum, dan ada di antara mereka yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah permohonan kita agar kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun kalimat hasanah itu di dalam doa tersebut mempunyai makna yang berbeza di kalangan para ulama, namun ianya bermakna di situ seorang itu wala tansa nasibaka fid dunya, misalnya dalam Al-Quran Al-Karim, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Maka Allah ayat-ayat seperti ini menunjukkan bolehnya seorang itu untuk mencari keduniaan, namun jangan lupa kepada akhirat kita. Maka akidah itu akan mantap. Maka Habib Umar mengatakan setelah mantap akidah, yang tauhid itu sudah mantap, maka sekarang apa yang perlu? Sangat berhajat untuk berpegang teguh kepada akhlak-akhlak yang mulia dan nilai-nilai yang tinggi, yang mana ini merupakan sebab utama dalam penetapan akidah. Tidak kira sama ada mereka itu orang yang alim dalam bidangnya, orang yang alim, para asatidzah, para ustaz, mempunyai ilmu yang tinggi misalnya, tapi tidak mempunyai akhlak yang terpuji. Apa gunanya? Seorang yang berilmu tapi tidak mempunyai akhlak, kalau orang itu menegurnya, ataupun seorang itu bertanya kepadanya soalan-soalan, lalu dia melenting, dia rasa kenapa kamu patut menegur aku, kau siapa nak tegur aku? Para asatidzah, para orang-orang yang alim dalam bidangnya pun, bahkan mereka lebih aula, lebih utama untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji.
Kami telah ulangi ataupun kami telah berkata pada awal tadi, jangan seorang itu bersombong dengan apa pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang seorang itu jangan sombong ada ilmu. Mungkin dia tahu sesuatu, orang lain tahu yang lebih sempurna daripada dirinya. Apapun seorang itu jangan bersikap kurang ajar atau biadab kepada orang yang lain, walaupun dia itu seorang yang berilmu. Lagi seorang itu berilmu, lagi berhajatlah dia untuk memiliki akhlak-akhlak yang terpuji dan sebagainya. Kemudian seorang pencipta dalam perindustriannya, iaitu dalam industrinya, hendaklah dia juga seorang yang ketua, seorang yang memiliki syarikat, hendaklah dia juga bersikap ataupun mempunyai akhlak yang terpuji kepada majikan-majikannya, bukan menyuruh dan memerintah kepada mereka dan dia tidak membuatkan sesuatu perkara. Bahkan dia pun turun padang untuk sama-sama berkhidmat misalnya. Atau seorang hakim dalam penghukumannya, jangan ada favorism ketika menjatuhkan hukum, ataupun dengan menjatuhkan hukum pun dengan penuh perasaan rahmat, dengan akhlak yang terpuji. Atau seorang peniaga dalam perniagaannya, jangan menipu orang dengan perniagaan. Jangan hanya kerana ingin untung yang lebih, kita mendapat kemurkaan Allah. Barangnya $2, oleh kerana orang itu jahil, kita jual dia $10. Ini penipuan. Walaupun dalam bisnes terpulang kita untuk meletakkan harga berapa tinggi pun, tak ada hadnya. Seorang misalnya dia beli $2, buku $2, nak jual $10, terpulang. Tapi keadilannya ataupun rahmahnya ketika dia menjadi peniaga terletak kepada bagaimana ataupun cara dia menaikkan harganya. Memang halal seorang itu nak jual $10, $100 pun tak kisah, tapi adakah dia menzalimi orang yang berhajat kepada barang tersebut? Kerana itu monopoli ataupun menahan barang-barang, tidak menjualnya. Ini barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat seperti beras, gula dan sebagainya. Kalau disimpan di stor, tak nak jual, tunggu sampai harga naik baru dikeluarkan dan dijual dengan harga yang tinggi, maka ini di antara perkara yang berdosa. Dan seorang yang menjual tidak boleh misalnya dia sembunyikan 20 kilo beras, dia tunggu sampai harga naik. Bila beras tak cukup, maka dia pun keluarkan 20 kilo beras tadi dan jual dengan harga yang tinggi kerana demand manusia dan sebagainya. Ini haram. Perbuatannya haram. Walaupun transaction itu sah, tapi ianya mengandungi kezaliman. Hendaklah kita jujur dalam keadaan kita berurusan dengan manusia dan jujur dalam keadaan kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pekerja dalam pekerjaannya, apa yang diamanahkan dalam pekerjaannya dilakukan dengan yang baik. Apa pun pekerjaannya, menjadi imam, menjadi bilal, menjadi admin, lakukannya dengan perkara yang baik. Dia seorang volunteer, dia seorang ustaz, dia seorang yang menjaga hal ehwal masjid dan sebagainya. Hendak dilakukan semuanya dengan amanah, bukan sambil lewa. Bukan sambil lewa yang dibuat ala kadar, hanya aku yang penting aku dapat gaji, yang penting gaji. Bila aku dapat gaji aku bila nak dinaikkan, tapi mutu kerjanya. Bila seorang tu lihat kepada mutu kerjanya, lebih daripada dia lihat kepada gaji yang diinginkan untuk mendapatkannya. Bukan hanya gaji sahaja, tapi yang kita inginkan adalah keikhlasan ketika kita berkhidmat kepada masyarakat. Maka bila kita diamanahkan suatu tugas, lakukannya dengan yang terbaik.
Sebelum kita meminta apa pun, walaupun tidak diberikan ganjaran oleh manusia, ingat ganjaran yang kita ingin dapatkan daripada Allah. Tidak dapat pujian, bos kita tak puji kita, tak apa. Bos kita puji orang lain, tak apa. Yang penting kita bukan bekerja untuk mendapat pujian, kita bukan bekerja untuk mendapat award, kita bukan bekerja untuk apa pun yang kita bekerja, menjadi imam, menjadi pimpinan, menjadi ustaz, menjadi apa pun, semuanya demi untuk mendapatkan keredaan Allah. Tak guna kalau kita lakukannya untuk keduniaan, kerana nanti bila kita balik ke akhirat, yang kita dapat kosong. Kerana Allah katakan kau niat untuk duit, kau niat untuk ini, kau niat untuk yang lain, kau niat untuk orang puji suara kau niat supaya orang memanggil kau seorang ustaz yang pandai berbicara, kau ingin pujian manusia. Tak ada, di sisi aku kosong. Tak ada apa-apa yang ingin aku membalas kepada perbuatan kamu. Na'udzubillah. Yang kita inginkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap seorang daripada mereka ketika bersama dengan Tuhannya, saudaranya dan dirinya sendiri. Jadi dalam kitab ini insya-Allah Al-Habib Umar akan menerangkan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang pertama, akhlak seorang itu kepada Tuhan. Bagaimana seorang itu hendak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita perlu berakhlak dengan Allah. Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang menjadikan kita. Jangan berdoa kepada Allah seolah-olah kita memerintahkan kepada, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak ni, kasih aku yang ini. Bukan begitu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu bila kita berdoa, di antara perkara yang baik seorang itu berdoa adalah dengan doa, menggunakan doa-doa yang digunakan ataupun yang dibaca oleh para ulama kita, yang telah disusun oleh mereka. Kenapa? Kerana mereka tahu bagaimana untuk bermunajat kepada Allah. Mereka tahu cara-caranya bermunajat kepada Allah. Bahkan kita lihat kepada Al-Quran Al-Karim, ketika para Nabi berdoa kepada Allah, adakah mereka meminta terus kepada Allah sesuatu? La, mereka memulakan dengan apa? Mereka selalu mengatakan, ya Allah, aku telah zalim diri kami. Nabi Adam AS, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam AS ketika dihalau daripada syurga. Di antara doa yang dibaca, doa yang kita masyhur, semua kita hafal. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah telah kami menzalimi diri kami. Dia tidak terus meminta pengampunan daripada Allah. Dia mengatakan, ya Allah aku telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika kamu tidak mengurniakan keampunan kepada aku, wa tarhamna, dan merahmati aku, lanakuna minal khasirin, kami yang termasuk golongan orang-orang yang rugi. Menghambakan dirinya kepada Allah, bukan iman, bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa AS ketika dia keluar daripada Mesir, dia lari daripada Fir'aun kerana dia telah bunuh satu orang yang tak sengaja. Dia pukul, lalu kerana dia terlalu kuat, pukul, orang tu jatuh mati. Panjang ceritanya. Besoknya orang yang dibela itu gaduh lagi, lalu heboh, bahawasanya semalam, kerana mereka tak tahu yang bunuh itu siapa. Ketika itu Nabi Musa belum jadi Nabi lagi. Mereka tak tahu yang bunuh itu adalah Nabi Musa AS. Jadi bila Nabi Musa nampak yang kawannya dibela itu bergaduh lagi, katakan, kau ni sampai bila nak gaduh? Dia katakan, oh kau nak bunuh aku sekarang daripada kau bunuh orang semalam. Maka dah kecoh semua. Oh yang bunuh semalam itu Nabi Musa AS. Nabi Musa lari, lari daripada Mesir kerana takut ditangkap oleh Fir'aun. Lari seorang diri, yang ni tak bawa apa-apa, tak bawa hartanya, tak bawa makanan, tak bawa apa, sampai ke Madian. Di Madian dia lihat, dia sedang lihat, dia nampak orang sedang beratur, sedang mengambil air dekat perigi. Dan jauh dekat situ nampak dua perempuan yang tak queue up,
ada dua perempuan yang tak ikut queue, duduk diri kat belakang. Dia pun pergi kat mereka, katakan kenapa kau tak ikut queue ni. Dia katakan kami ni perempuan, dia ketua orang yang kuat, kami ada bapa kami dah tua di rumah, jadi kami tunggu mereka dah habis baru kami ambil air. Maka Nabi Musa pun kata tak apalah, aku ambilkan. Nabi Musa pun ambil baldi mereka, kemudian ambilkan air, berikan kepada mereka. Nabi Musa pun lihat di bawah pokok ataupun di bawah bersandar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Doa ini kata para ulama, siapa yang tak ada jodoh baca doa, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Bagi mereka yang dah tahun-tahun, bukan jodoh yang kedua, yang pertama, jangan baca tu jodoh kahwin lagi. Bagi mereka yang nak cari isteri, nak cari suami, maka boleh mengamalkan doa ini, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Doa dari Musa AS. Apa doa? Ya Allah, aku Rabbi inni, sesungguhnya aku, lima azalta ilayya, terhadap apa yang kau berikan kepada aku, min khairin, daripada kebaikan, fakir, aku ni fakir, aku ni sangat berhajat kepada nikmat atau perkara-perkara yang baik yang kau berikan kepada aku. Ini dalam surah Al-Qasas. Ayat ini saya tak ingat, tapi dalam surah Al-Qasas boleh lihat ayat ini, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Apa jadi selepas tu? Dia kahwin dengan salah seorang daripada dua perempuan yang dia tolong tadi. Oleh kerana itu para ulama katakan, nak kahwin baca doa ini banyak-banyak dengan niat seperti mana Nabi Musa dapat jodoh, maka kita pun dapat jodoh dengan membaca doa tadi. Ada dalam surah Al-Qasas, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Jadi boleh amalkan bagi mereka yang ingin untuk mencari jodoh, untuk mendapatkan jodoh insya-Allah. Jadi lihat yang penting di sini, doa yang dikemukakan oleh Nabi Musa AS. Tak kata ya Allah aku miskin, kenapa kau tak bantu aku? Lah, menunjukkan kehambaan Nabi Musa AS. Kata ya Allah aku miskin. Nabi Zakaria ketika memohon untuk anak, apa kata ya Allah, aku ni dah tua, aku ni dah berubat, dah tak kuat lagi, berikan aku anak supaya dapat membantu aku. Dia tak kata ya Allah kerasikan aku anak, kenapa kau kasih aku bandul, kenapa ini, kenapa tak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku dah tak kuat, aku ingin seorang untuk membantu aku. Maka selepas itu diberikan kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya AS. Di dalam Al-Quran ada satu page, yang mana dalam page itu ada 3 doa. Saya tak ingat muka surat yang mana. Ada 3 doa, ketiga itu doa daripada surah Anbiya. Tak silap saya surah Anbiya, ada 3 doa. Salah satu doa ini, doa Nabi Zakaria AS, doa untuk memohon anak. Di situ ada doa memohon anak. Bagi mereka yang tidak ada anak, boleh mengamalkan doanya Nabi Zakaria di page itu. Kemudian bagi mereka yang kesakitan, doa Nabi Ayub AS. Doa Nabi Ayub AS ketika dia sakit, lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Itu pun ada dalam muka surat itu. Dalam satu muka surat ada 3 doa. Doa yang ketiga, kalau tidak silap, adalah doa yang Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau insyaAllah, kalau saya ingat, saya dapat muka surat itu, saya akan berikan. Kalau tidak silap saya, dalam surah Al-Anbiya ada 3 doa di sana, yang 3 itu merupakan doa, satu untuk hilang penyakit, satu untuk mendapatkan zuriat, dan yang satu untuk untuk keluar daripada masyaqqah atau keluar daripada kesusahan. Seperti mana yang Nabi Yunus AS dalam perut ikan paus, beliau membaca zikir itu, kata Allah SWT dalam Quran, lau kana minal musabbihin, kalaulah tidak kerana Nabi Yunus AS itu daripada golongan orang yang bertasbih kepada Allah, dan labitha, beliau itu akan kekal dalam perut ikan paus sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat.
Kalau dia tak baca zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau doa ini baik dibaca-bacakan para ulama, saya tak pasti ada hadis atau tidak, tapi yang kami dapat daripada para ulama, mereka akan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 41 kali sebelum solat subuh atau sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh biasa mereka akan baca selepas solat witir. Di akhir solat witir itu, selepas solat witir mereka akan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 41 kali. Jadi di antara para ulama, amalan-amalannya para ulama, saya tak pasti ada hadis atau tidak, tapi ini yang kami terima daripada guru-guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Jam 7 pagi, maka alhamdulillah ini yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teruskanlah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala di mana jua yang kita berada. Jangan lupa untuk teruskan berzikir kepada Allah, memperingati kepada Allah, dan banyak menuntut ilmu agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wa hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan sedikit di belakang, maka dipersilakan pada jemaah untuk bersalaman insya-Allah.